mengikuti tentang saya untuk interview pada hari ini. Sebelum tu boleh Kak Zura ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan, pengajian di universiti dan kemahiran di sekolah dan tugasan yang sesuai dengan ini. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Najul, panggil Najul aja. Saya Puan Najul binti Abdul Karim. Bertugas sebagai guru pelajaran mengenai pelajaran sains dan matematik di Sekolah Menengah Putrajaya Presiden 92. Dah berkhidmat selama 20 tahun tahun ini. Bertugasan bidang sains, bidang statistik dari UPM, berdasarkan statistik bersama pendidikan lah. Tahun ini kita ada offer pendidikan, mengajar, pengalaman mengajar tu dari 5 buah sekolah lah, di Marain 2 Pahang, di Methodist TCS Negeri 9, kemudian datang ke Putrajaya Presiden 1, kemudian balik ke Terengganu, Sekolah Menengah Bukit Besar, Kuala Terengganu, kemudian datang balik ke Putrajaya, masuk ke Sekolah Menengah Putrajaya Presiden 2, kemudian dipindahkan atas keperluan jawatan, dan sekarang sehingga ini saya berada di Sekolah Menengah Putrajaya Presiden 92. Banyak pengalaman ni Kak Zura. Biasa je. Okey, Kak Zura tahu kan tajuk yang kita nak bincang interview pada kali ini berkenaan dengan kebat lah. Jadi boleh Kak Zura ceritakan sedikit tentang kemahiran berfikir arus tinggi. Okay, tajuk kebat ni pun cikgu pun masih takut, bukan budak je, cikgu pun takut. Okay, kebat ni kalau daripada pemahaman saya lah, kemahiran berfikir aras tinggi, di mana kita nak menguji keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam membuat penanggulan dan refleksi bagi penyelesaian masalah. Itu yang maksudnya kita nak serahkan kemahiran berfikir kepada pelajar-pelajar, tapi dia di aras tinggi lah, di aras tinggi. Kita ada juga kemahiran berfikir aras rendah. Nampaknya memang Kak Zura faham tentang kebat ni lah. Kak Zura di sekolah mengajar matematik mengajar matematik dan juga matematik tambahan. Daripada mula posting sehingga sekarang, 2 subjek tu lah yang belajar di sekolah. Itulah matematik dan juga matematik tambahan lah. Jadi tajuk kami pun memang nak melihat tentang kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran matematik lah. Jadi sebagai guru di sekolah, boleh ceritakan sedikit bagaimana bagi cikgu lah memasukkan elemen kebat dalam proses PDPC mata pelajaran matematik. Okey, sebenarnya kemahiran berfikir aras tinggi ni dia dah mula daripada dulu-dulu lah. Dari dulu kita dah ada kemahiran berfikir aras tinggi, tetapi dia secara tidak formal lah. Dulu kita tak ada iktiraf kemahiran berfikir aras tinggi, tapi dia dah ada sebenarnya. Okey, jadi sekarang ni dalam PDPC yang saya buat sekarang ni pun, kalau mengajar matematik tambahan, dia memang dah secara asalnya dia memang dah ada kemahiran berfikir aras tinggi itu. So secara tak langsung dan secara langsung sekarang kita terapkan nilai kemahiran berfikir aras tinggi ini. Kadang-kadang kita masukkan dalam separuh saja, kita serapkan separuh separuh pembelajaran tu, dan kadang-kadang kita buat secara penuh lah, maksudnya kita gunakan apa yang perlu dalam kemahiran berfikir aras tinggi itu, kita buat secara direct terus. Maksudnya mungkin kita maklumkan kepada pelajar apa benda yang kita nak dalam kemahiran berfikir aras tinggi. Maksudnya pelajar dah tahu itu adalah kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab kemahiran berfikir aras tinggi ni dia ada dia punya beberapa elemen dalam kemahiran berfikir aras tinggi. Sebenarnya kalau untuk semua subjek pun dia ada benda tu. Dia ada unsur-unsur kemahiran berfikir. Tapi dalam matematik sendiri macam mana masukkan dalam subjek matematik? Dalam subjek matematik, kemahiran berfikir aras tinggi ni dia ada penyelesaian masalah, dia ada penanggulan mantik. Jadi soalan-soalan itu sendiri dalam matematik memang dah secara langsung memang ada. Jadi maksudnya elemen tu memang dah ada lah. Memang dah ada. Okey, sebagai seorang guru juga, bagi apa pendapat Kak Zura sebagai guru mengenai tahap pemikiran kritis dan kritik di kalangan murid-murid? Okey. Bila kita lihat secara langsung kemahiran berfikir aras tinggi ni dekat pelajar, kalau kita tulis dekat soalan dekat teki tu, biasanya kita tulis soalan kebat. So secara spontan pelajar dia akan takutlah. Maksudnya dia fikir kalau soalan kebat ni soalan susah, padahal soalan tu soalan biasa je, maksud soalan penyelesaian masalah biasa je. Jadi kalau benda tu kita tak mention, dia secara macam mana nak cakap, dia secara dia
mindset dia lah. Maksudnya mindset dia, maksudnya dia buat macam biasa lah. Maksudnya, tapi bila kita dah mention soalan-soalan akibat dia secara otomatik dia rasa susah. Sebab soalan kemahiran berfikir arus tinggi biasanya soalan dia melibatkan soalan yang panjang. So pelajar perlu analyse masalah, mencari jalan penyelesaian. Jadi kadang-kadang soalan tu melibatkan soalan-soalan panjang. So bila soalan-soalan panjang ni pelajar-pelajar ni dia macam agak berat lah untuk mencari apa dia punya masalah yang dia nak kena selesaikan. Maksudnya bila pelajar nanti dia tahu itu soalan privat dia rasa susah. Kalau tak tahu tak apa. Maksudnya dia akan berfikir macam biasa je sebenarnya secara indirectly ni sebenarnya dia buat soalan kemahiran berfikir. Jadi selama ni kalau buat soalan tu beritahu tak budak tu adalah hebat? Tak beritahu. Tapi kadang-kadang pelajar dia tahu. Bila kadang-kadang soalan tu panjang, dia memerlukan analisis, memerlukan penangkulan. Dia pun dia otomatik dia dah tahu itu adalah hebat kan? Okey, pada pendapat Kak Zura, bagaimanakah cara terbaik untuk kita memupuk pemikiran kreatif dan kreatif di kalangan pelajar? Okey, pada pendapat saya, macam kita tahu sebelum ni, satu kaedah yang penting yang kita sarankan dalam nak menjalankan kemahiran berfikir aras tinggi secara kreatif ni, kita gunakan peta IT. Peta IT ni salah satu jalan penyelesaian lah, di mana pelajar dia akan buat analyse dulu berdasarkan peta minda. Katakan dia nak buat sesuatu masalah, dia akan pecahkan masalah itu tersebut kepada ranting-ranting dia lah berdasarkan peta IT apa yang dia nak guna. Maksudnya dia lebih mudah nampak. Maksudnya pertama sekali dia cari dulu apa dia punya masalah, dan kedua dia cari kaedah dia macam mana nak buat, dan cara ketiga tu dia akan cuba selesaikan dan dapatkan dia punya penyelesaian dia. Jadi dia akan lebih nampak lah peta IT ni kan dia banyak tuliskan, so dia akan boleh guna salah satu. Rasanya peta IT ni salah satu unsur dalam kemahiran berfikir aras tinggi yang digunakan lah. Satu peta IT ni kan daripada pelajaran alas 21. Ya, adalah alas 21 dia memang terapkan peta IT lah, dan peta IT ni juga merupakan salah satu unsur kemahiran berfikir aras tinggi. Dan ada beberapa artikel menunjukkan kemahiran murid kita sekarang ni berada dalam ketika menjawab soalan berbentuk penyelesaian masalah adalah rendah. Ya, sebabnya kenapa dia jadi kemahiran berfikir menjawab soalan penyelesaian masalah ni rendah, macam yang saya cakap tadi lah. Sebab bila penyelesaian masalah dia melibatkan soalan, kalau dalam matematik dia merupakan soalan yang agak panjang berbanding dengan soalan kiraan yang biasa dalam matematik kan, yang biasa yang belajar buat soalan yang nampak terus data terus selesaikan. Tapi kalau soalan kemahiran berfikir aras tinggi ni dia merupakan soalan penyelesaian masalah di mana pelajar kena analyse dulu dia punya masalah, lepas tu dia kena dapatkan apa dia punya langkah kerja ataupun soalan yang patut dia gunakan. Jadi dia banyak step yang perlu pelajar buat lah. Jadi tidak sebenarnya dia malas nak fikir kan, nak baca ke mana nak fikir apatah lagi. Jadi itu yang menyebabkan kemahiran berfikir aras tinggi ni maksudnya rendah lah di kalangan pelajar-pelajar untuk menjawab. Jadi dia tak tahu setuju lah dengan betul ya. Kerana mereka malas berfikir. Dia malas berfikir sebenarnya. Dia nak soalan yang direct lah kan? Dia nak soalan yang direct. Kalau soalan yang melibatkan berfikir ni dia agak payah lah, kecuali kita dah rangsangkan dia dengan kaedah-kaedah yang menyebabkan katakanlah peta IT ataupun dengan kaedah-kaedah yang sesuai yang lain lah. Sebagai cikgu mengenai pencapaian tim Nafisa, walaupun pencapaian tim Nafisa tahun 2019 menunjukkan peningkatan, namun kita masih berada di bawah negara Vietnam. Jadi pendapat cikgu, mengapa perkara ini berlaku? Sebagaimana yang kita tahu, tim dan PISA ni bukan semua pelajar terlibat lah. Hanya sebahagian sahaja yang dipilih untuk terlibat untuk mengambil peperiksaan tim dan PISA. Dan kita dapati sebenarnya keputusan tahun lepas tu dia meningkat berbanding tahun-tahun sebelumnya, cuma pencapaiannya masih lagi rendah lah. Dan untuk tu beberapa pendekatan telah dibuat. Salah satunya ialah kita buat pentafsiran kompetensi dan literasi sains dan matematik, bacaan dan kewangan, di mana ia merupakan inisiatif pembudayaan kebat dalam pembelajaran abad ke-21 lah, yang dikenali sebagai PKL, dan sekolah 92 dan juga seluruh sekolah menengah di Putrajaya terlibat dengan pentafsirannya. Jadi mungkin ini salah satu kaedah atau pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan pencapaian tim PISA lah. Okay, terima kasih Kak Zura. Okay. Sepanjang proses PDPC yang dijalankan dalam talian sebab musim pandemik ni, jadi adakah pemikiran kritis dan kreatif ni boleh dicapai dengan baik? Sebagaimana yang kita tahu,
sepanjang musim pandemik ni kita buat pembelajaran dalam talian melalui Google Meet, melalui Google Form. Banyak jugalah kaedah-kaedah yang kita gunakan, bergantung kepada pelajar lah sebenarnya sikap pelajar tu sendiri. Sebabnya kaedah cikgu-cikgu guna dah bermacam-macam cara, ya. Tapi kalau kehadiran setakat 2-3 orang untuk satu kelas mungkin tak tercapai lah, mungkin tak akan tercapai kemahiran kritis ni. Tapi kita memang terapkan dia punya nilai kemahiran berfikir aras tinggi ni lah. Maksudnya masih boleh dicapai masih lah. Boleh dicapai lah kalau belajar buat, boleh dicapai. Jadi pada pendapat Cikgu Zura juga, apakah antara kekangan utama untuk mencapai pemikiran kreatif dan kritis ini? Pada pendapat saya, kekangan utama untuk mencapai kepada pemikiran kreatif dan kreatif ni sebenarnya ialah sikap pelajar tu sendirilah, ya. Sikap pelajar tu yang tak mahu berfikir, mudah menyerah kan. Maksudnya kalau melihat soalan-soalan yang berfikir tinggi ni, dia memang tak nak fikir, ya. Pelajar-pelajar ni tak nak fikir. So kita perlu rangsangkan dia dengan kaedah lah. Cikgu-cikgu pun memainkan peranan. Maksudnya kita gunakan kaedah-kaedah yang menyeronokkan supaya kita merangsang kemahiran berfikir aras tinggi ni lah. Kalau tak, memang payah dah juga untuk kita serapkan kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran kreatif dan kreatif ni. Okey, adakah cadangan atau cara untuk memastikan murid ni boleh berfikir secara kritis dan kreatif bagi menghasilkan murid yang hebat dari segi hebat lah? Pada pendapat saya, peta pemikiran IT lah kita laksanakan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran. Kita gunakan sebagai satu kaedah pengajaran yang sesuai dipraktikkan, ya, dalam kalangan guru mata pelajaran sains dan matematik, supaya kaedah yang kita jalankan ni dia dapat menghasilkan sikap positif bagi pelajar-pelajar untuk menanamkan elemen-elemen hebat, ya, yang digunakan pakai dalam peta pemikiran IT lah. So bahan pengajaran yang baik ni dia dapat mempengaruhi celik akal dan daya pemikiran murid supaya berfikiran secara kreatif dan kreatif. Mereka semua guru memang mendapat pendedahan tentang IT. Betul, dapat pendedahan di sini ni dah kita pun dah pernah buat kan, peperiksaan yang melibatkan peta IT ni. Maksudnya kebanyakan guru dah didedahkan dengan peta IT ni lah. Okey, adakah Cikgu Zura pernah berdepan dengan sebarang kesukaran atau masalah utama dalam memasukkan elemen pemikiran kritis dan kritis ni? Kadang-kadang ada juga kekangan untuk kita masukkan kemahiran berfikir dan secara kreatif dan kreatif dalam pengajaran PDPC ni. Tapi kita kena cari cara mengatasi lah, ya, secara tidak langsung, sebab kita nak jadikan sebagai budaya. Pemikiran kreatif dan kreatif ni dia bukan macam sesuatu yang menakutkan lah. Maksudnya kita dijadikan sebagai satu budaya supaya pelajar tu boleh guna pakai untuk kaedah ni untuk setiap hari lah. Maksudnya tak perlu masa-masa tertentu untuk guna kaedah ni. Okey, adakah murid boleh menjawab soalan berkaitan penyelesaian masalah di kelas ataupun taksiran sumatif formatif yang dijalankan dengan baik? Biasanya pelajar, kalau kita tu saya cakap daripada awal tadi, biasanya pelajar ni kalau kita tak mention dia soalan ni soalan kebat, sebenarnya dia boleh berfikir, dia berfikir secara kreatif dan secara kreatif ni secara normal lah. Maksudnya benda tu dia tak anggap satu masalah pun. Tapi bila dia dah tahu soalan tu melibatkan macam kebat, dia dah mula stuck. Dia mula dah rasa soalan tu susah, soalan tu memang payah nak diselesaikan lah. Jadi maksudnya kita, sebab kita kata tadi, kita jadikan dia sebagai budaya. So bila jadikan budaya, maksudnya tak ada tekanan untuk pelajar menjawab soalan-soalan yang agak sukar ni dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi menjadikan budaya lah tanpa perlu mention juga kepada pelajar itu adalah hebat. Hebat macam tu.
pendapat saya lah, maksudnya jadikan dia sebagai budaya, maksudnya tidak membebankan pelajar dengan kebat maksudnya budak Jadi secara normal lah, macam budak tahu lah benda tu, dia dah tahu benda tu memang dia dah jadi budaya, maksudnya dia bukan satu masalah dapat. jadi maksudnya murid bolehlah menjawab penyelesaian masalah. Boleh menjawab soalan penyelesaian masalah. Cuma kita pandulah, kita kena bagi panduan daripada mereka, bagi langkah-langkah. Jadi pelajar-pelajar ni dia akan dapatlah dengan panduan yang kita bagi itu, so dia akan boleh cuba selesaikan soalan yang melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi ini. Apakah faktor punca yang boleh kita kena pastilah yang mengapa masalah terdapat kekangan dalam tugasan penyelesaian masalah ini? Sebab biasanya soalan penyelesaian masalah ni dia merupakan soalan yang perlu analyse, perlu buat penakulan, perlu buat cari jalan penyelesaian, sebab dia merupakan soalan-soalan yang berfikir, soalan-soalan yang berfikir. Jadi bila itu salah satu cara tadi, bila pelajar dah biasa dengan buat water writing, dia dah buat kaedah-kaedah kebat yang dia selalu guna, so dia dapat menyelesaikan masalah panjang ni dengan mudah lah. Maksudnya dia dah ada step-step yang langkah-langkah tertentu yang dia biasa gunakan. Maksudnya kalau ada soalan penyelesaian masalah yang panjang tu, so dia akan bahagi 4. Pertama sekali dia kena pasti dulu apa punca masalah dia. Lepas tu kaedah kedua mungkin dia kena pasti macam mana langkah ataupun kaedah-kaedah yang perlu dia gunakan untuk menjawab soalan yang kena pasti masalah tadi lah. Dan yang ketiga dia mungkin akan buat jalan penyelesaian dia, dan keempat dia akan temui kesimpulan kepada ataupun jawapan kepada penyelesaian masalah yang dia cari itulah. So rasanya tak ada kekangan lah kan. Okey, last apakah perkara yang cikgu ingin perjelaskan atau tambah lagi mengenai pemikiran kreatif dan kritis yang kita bincang pada hari ini? Pemikiran kreatif dan kritis sebenarnya dalam subjek matematik dan sains ni sebenarnya dia dah wujud daripada dulu lagi. Maksudnya bukan yang baru, cuma sekarang ni pemikiran ni mungkin dia buat secara berstruktur. Jadi kalau untuk subjek matematik dan juga subjek sains, dia memang dah guna pakai daripada dulu lagi. Jadi so ini tak ada masalah untuk kemahiran berfikir aras tinggi bagi pelajar-pelajar untuk menjawab soalan-soalan itu. Okey, jadi habislah sudah perbualan kita pada kali ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Cikgu Zura kerana sudi meluangkan masa, dan banyak yang tadi yang telah Cikgu Zura kongsikan berkenaan dengan kebat pemikiran kreatif dan kritis. Berdasarkan pengalaman yang saya rasa banyaklah Cikgu Zura kongsikan. Pengalaman berapa tahun Kak Zura jadi cikgu? Baru 23 tahun. 23 tahun. Baru dah terlakon. Memang banyak yang telah inilah oleh Cikgu Zura. Jadi bertuahlah hari ini dapat kita berkongsi pada hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kerana sudi kita berbual pada hari ini. Terima kasih juga pada Puan Zuraihan kerana melibatkan saya dalam temu bual pada petang ini. Risau juga sebab soalan melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi, kita nak menjawab pun takut sebab kena fikir. Tapi insyaAllah sama kita bantulah. Terima kasih sekali lagi sama-sama.